الرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. Jadi surah daripada ayat pertama sampai ayat ke-7 ini kita ambil, dan untuk beberapa ayat selepasnya kita lihat semuanya berakhir dengan huruf ra. Kelihatan beberapa ayat yang berakhir dengan huruf sampai ayat yang ke-10. Jadi di sini kita melihat inilah dipanggil uslub as-saj'u. Dalam bahasa Arab as-saj'u maknanya dia punya akhir dia itu sama aja. Muddathir, fa'anzir, fakabbir, fatahhir. Jadi bunyinya sama, ra-nya mati dan huruf sebelumnya baris bawah. Ya ayyuhal muddathir. Ada dua sabdu pada dal dan pada sa. Wahai orang yang berselimut. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang berselimut tidur. Kum, diperintahkan kum, bangunlah. Bangun daripada tidur. Fa'anzir, berilah peringatan. Bangun untuk jalankan tugas dakwah. Wa rabbaka fakabbir, dan terhadap Tuhanmu hendaklah kamu mengagungkannya, membesarkannya. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaian kamu hendaklah kamu bersihkan. Di antara perintah terawal adalah perintah untuk taharah, bersuci, bersih. Di antaranya bersih pakaian. Warrujza fahjur, dan perbuatan dosa. Perbuatan dosa di sini ditafsirkan dengan perbuatan ibadatul asnam, penyembahan berhala hendaklah ditinggalkan. Itu tinggalkanlah segala yang dilakukan oleh golongan jahiliyah di Mekah. Cuma kita nak lihat secara lebih luas. Ar-rujza, berhala di sini bukan khusus dalam bentuk patung yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di zaman Mekah. Dia boleh berlaku dalam bentuk yang lain. Kemudian ayat yang ke-6. Wala tamnun tastakthir. Dan janganlah engkau memberi sesuatu dengan tujuan hendak mendapat lebih banyak daripadanya. Janganlah niat beri sesuatu dengan maksud untuk dapat ganjaran lebih lagi. Wali rabbika fasbir, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, dalam menjalankan perintah Tuhanmu, maka hendaklah engkau bersabar. Ini bersabar bila berhadapan dengan tentangan pihak musuh. Kerana begitulah sunnatullah. Baik, kita lihat dari segi sebab nuzul. Kita lihat kelebihan dulu. Kelebihannya disebut dalam Sahih Bukhari daripada Jabir. Jabir bin Abdullah ni seorang sahabat radhiyallahu anhu mengatakan, awwalu syai'in nazala minal Quran. Yang sesuatu yang terawal, yang pertama diturunkan daripada Quran, di antara ayat dan surahnya ialah kata Jabir, ya ayyuhal muddathir. Jadi pandangan Jabir atau pendapat dia ni khalafahul jumhur, adalah bersalahan dengan majoriti ulama yang lain. Kerana para ulama majoritinya mengatakan ayat Quran yang pertama diturunkan adalah surah di awal surah Al-Alaq, iaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi Jabir pendapat ayat yang pertama diturunkan di awal surah di surah inilah, surah Al-Muddathir. Itu pendapat dia tu ada disebut oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Itu ceritanya. Imam Bukhari mengeluarkan riwayat ni dalam sahihnya, sanadnya sampai kepada Jabir bin Abdullah. Dia punya matannya bermula dengan Jawartu bihira. Jawartu bihira'in falamma qadaitu jawari habattu fanuditu. Jawartu bihira. Aku telah mengasingkan diriku di Gua Hira, iaitu aku tidak berada di Mekah. Adalah waktu sebelum Nabi terima wahyu di Gua Hira. Ada beberapa ketika Nabi banyak tahannus, mengasingkan diri berada di Gua Hira. Jawartu bihira. Falamma qadaitu jawari, bila dah aku selesaikan adalah tempoh aku berada untuk beberapa masa yang tertentu. Katanya Jawartu bihira syahran. Nabi kata dia mengasingkan diri di Gua Hira selama sebulan.
sebut, tapi tak diketahui sebulan tu bulan apa tu tak diketahui lah. Ini Jabir bertanya kepada apa dia Abu Salamah tentang Ayyul Quran unzila awal. Apakah ayat Quran yang pertama diturunkan? Lalu katanya ya ayyuhal muddathir. Lalu aku bertanya kepada Abu Salamah, ataupun boleh jadi Iqra surah Al-Alaq. Kata Abu Salamah, sa'alta Jabir. Kalau begitu dia minta kepada perawi itu, kamu pergi tanya Jabir lah tentang perkara itu. Ni ada orang lain lah tanya Abu Salamah, bukan Jabir tanya, orang lain tanya. Abu Salamah kata, kamu tak puas hati, kamu pergi tanya Jabir. Lalu jawapannya samalah. Dia kata surah Al-Muddathir. Ataupun orang tu kata boleh jadi surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ataupun surah Al-Alaq. Lalu dia pun beritahulah cerita yang dia ketahui daripada Nabi SAW. Katanya, inni uhaddithukum, aku nak ceritakan kepada kamu ma haddathana, apa yang telah diceritakan kepada kami oleh Rasulullah SAW. Nabi beritahu Jabir, Nabi kata jawartu bihira syahran, aku telah mengasingkan diri ataupun berada di Gua Hira selama sebulan. Apabila dah selesai, habis dah tempoh pengasingan itu, macam kuarantin jugalah. Nabi kuarantin ini bukan kerana wabak penyakit, sebab Nabi nak ambil masa untuk berfikir tentang masyarakat di Mekah yang dilihat hidup dalam keadaan sangat rosak, hidup yang hilang pedoman kerana jahiliah. Kita fahamlah jahiliah ni maknanya dia amalan menyembah berhala menyebabkan hati manusia jadi keras dan hilang kemanusiaan. Sehingga ada di antara orang-orang Arab yang tergamuk bunuh anak perempuan hidup-hidup, berlakunya kerosakan akhlak yang sangat dahsyat, perzinaan, minum arak, perperangan antara kabilah-kabilah Arab. Jadi kata Nabi, satu hari bila aku dah selesai, nazal tu aku pun turun daripada Gua Hira. Gua Hira ni letaknya di puncak Jabal Nur di Mekah. Sesiapa yang pernah ke Mekah, haji atau umrah dan dibawa melawat ke Jabal Nur, tahulah. Jabal Nur ni tinggi jugalah. Dan Gua Hira tu letak di puncak sana. Nanti lepas ni kita tengok ada gambar tentang Gua Hira. Sempit dia gua tu, bukannya besar pun, sempit ya. Lalu Nabi pun turun daripada tempat itulah. Dia ada laluan-laluan, wadi ni macam laluan air, lereng-lereng bukit. Lalu diseru dan aku melihat di hadapanku, belakangku, di kananku, kiriku, amami wa khalfi wa ayyamini wa ashimali. Tengok depan, belakang, kanan, kiri, falam ara ahadan, aku tak nampak sesiapa pun. Kemudian diseru lagi kepadaku, dengar suara tapi tak tahu siapa. Fa nazartu ila sama, lala aku melihat ke langit. Maka dilihat dia ni malaikat Jibril berada di atas suatu singgahsana di udara, menyebabkan fa'akhadni, lantas aku pun rasa rajfah syadidah, rasa gugup, rasa gementar yang amat sangat. Rajfah ni rasa gementar yang amat sangat. Lalu Nabi pun segera pulang. Sebenarnya yang Nabi lihat tadi adalah Jibril. Lalu Nabi pun minta untuk isterinya Khadijah selimutkan dia. Fa'ataitu Khadijah fa'amartuhum, lalu aku suruh mereka supaya aku diselimutkan. Lalu kataku lalu mereka selimutkan aku. Lalu mereka selimutkan aku, wasabbu alayya ma'an baridan, lalu mereka pun curahkan kepadaku air, alma, air, ataupun ada riwayat sebut ma'an baridan, air yang sejuk. Kemudian Nabi pun tertidurlah. Tidur, lalu turunlah ayat ni, ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Jadi mengikut pendapat Jabir, seolah-olah ketika turun ayat ni belum turun lagi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu kaul pendapat dia lah atas apa yang dia dengar daripada Nabi. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan dengan lafaz yang lain, yang tadi dalam Bukhari. Imam Muslim pula meriwayatkan, dia kata yang pertama diturunkan adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Macam mana kita nak himpunkan dua riwayat daripada Jabir dan daripada satu daripada Imam dalam Bukhari dan satu lagi daripada Muslim, iaitu kata Dr. Wahbah Zuhaili,
ayat yang pertama diturunkan selepas ba'da fatratil wahyi, selepas tempoh wahyu ini, surah ni lah. Maknanya sebenarnya dah diturunkan kepada Nabi sebelum tu, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Cuma hak ni diturunkan untuk step ataupun langkah ataupun peringkat yang selepas itu. Sebagaimana disebut oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga Bukhari dan Muslim daripada Jabir, dia ada lafaz lain, dia sebut thumma fataral wahyi an fatrah, kemudian terhentilah wahyu untuk tempoh seketika. Itu ini riwayat Jabir, baik annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhaddithu an fatratil wahyi, ini tempoh wahyu. Jadi maknanya dah turun sebelum turunnya ya ayyuhal muddatsir, dah turun dah sebelum tu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Fabaina ana amshi, ketika aku sedang berjalan aku mendengar suara daripada langit, lalu aku mengangkat kepalaku ke langit, fa'idzal malak, fa'idzal malak. Dalam riwayat sebelum tadi tak disebut malaikat, cuma dia melihat malaikat yang duduk di singgasana di ruang udara yang pertama tadi. Ini disebut al-malak. Aku melihat malaikat yang allazi ja'ani, yang datang kepada aku, katanya qa'id ala kursi bainas sama'i wal ard. Kalau lafaz sebelum tadi sebut alal arash, arash itu merujuk singgasana. Jadi malaikat Jibril datang kepada aku di Gua Hira dalam keadaan aku lihat dia duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Malaikat Jibril ni besar. Kita kena ingat dia bukan kecil, dia besar. Besar. Digambarkan oleh Nabi ketika Nabi melihatnya pada malam Mi'raj, ada 600 sayap. Jadi fajussisat, masjid sisat namanya faza'tu, aku rasa sangat terkejut. Fajussisat itu maknanya faza'tu, aku terkejut terhadapnya, iaitu khaufan, kerana rasa takut, hatta sehingga hawaitu ilal ard, aku terjatuh ke bumi, rebah. Kemudian Nabi pun terus balik dan minta supaya diselimutkan. Itu dia kata zammiluni zammiluni zammiluni, lalu tunggulah ayat ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir, sampailah warrujza fahjur. Warrujza fahjur. Itu di antara riwayat hadis yang menyebut tentang cerita di sebalik turunnya surah ini, di antara yang terawal turun kepada Nabi. Jadi apa yang kita boleh ambil daripada istilah al-muddatsir, orang yang berselimut? Fitrah kita manusia, bila kita takut, bila kita bimbang, kita rasa kita nak berehat. Betul. Apa yang Nabi buat itu sebenarnya adalah suatu yang menjadi fitrah manusia. Sebab tak ada pun Allah Ta'ala beritahu, kalau takut, kamu balik tidurlah. Tapi begitu. Ayat ni tak dah kata turun beritahu, nanti kalau rasa takut dengan turun wahyu, kamu balik dan tidur berselimutlah. Tak. Ini tindakan ni kerana fitrah manusia begitu. Apabila ketakutan, mereka mahu berehat dan minta diselimutkan sebab rasa sejuk, gemetar. Tapi tak boleh dibiarkan terus tidur ataupun tidur tu berterusan. Kerana datangnya perintah kum fa'anzir. Maknanya kita ni ada banyak tugas dan tanggungjawab. Tidur sekadar untuk memberi kerehatan supaya badan kita rasa lebih segar dan bertenaga. Kita perlu kepada tidur. Tetapi tidur tu bukanlah segala-galanya. Kita perlu tidur untuk suatu waktu yang Allah Ta'ala jadikan tidur ni memberikan kerehatan kepada badan kita. Itu suatu nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Waja'alna naumakum subata. Dia jadikan tidur kamu itu sebagai pemutus supaya tak ada lagi sebarang kerja, aktiviti yang dilakukan dan kita boleh memberi kerehatan yang secukupnya. Jadi perintah pertama yang disebut dalam ayat ni adalah kum. Kum yakni kum min madja'ika, bangunlah daripada tempat pembaringanmu. Bagi sesiapa yang kita kata jenis banyak tidur, ni pun kita dah bincangkan dalam surah Al-Jin hari tu. Kita ni kalau tidur banyak sangat sampai dah subuh dah tak bangun lagi. Kita rujuk balik hadis ni. Mereka orang yang suka tidur banyak,
kemudian dah subuh dah tak bangun lagi, ini masalah juga. Kita diajar dalam agama untuk tidur awal, bangun awal. Apa Nabi kata? Ya akidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum. Ni kita ulang balik hadis ni. Ni bagi orang yang suka tidur banyak lah. Tidur tu tak ada masalah, tapi tidur berlebihan sesuatu yang tidak baik. Kalau tidur tak cukup pun tak baik juga. Yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum thalatha uqadin. Ini dalam hadis riwayat Imam Bukhari, dalam At-Targhib wa Tarhib pun ada juga, banyak lagi dah dalam kitab-kitab hadis yang lain. Yaqidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum. Ni cerita tentang tidur lah. Sebab ayat ni sebut Nabi sedang tidur, Nabi sedang berselimut, lalu diperintahkan untuk bangun daripada tidur dah cukup, maka buatlah kerja yang sepatut kamu lakukan sebagai Rasul. Jadi tugas Nabi adalah menjadi Nabi dan Rasul. Nabi maknanya orang yang terima perkhabaran daripada langit, terima berita. Rasul yang diutuskan. Baik. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, syaitan akan mengikat di atas bahagian atas kepala kita. Kafiyat ini betul-betul atas kepala kita diikat dengan 3 lilitan ikatan. Kalau kita nampak ia adalah bentuk tali-tali lah. Dibelik dengan 3 tali, maka pada setiap ikatan itu yadribu kulla uqdah, dipukul ataupun ditepuk pada setiap ikatan lilitan itu dengan katanya, syaitan kata, seolah-olah dia pun buat jampi juga, dia lilit lepas tu dia jampi, alaika lailun tawil, alaika lailun tawil. Kita kalau dengar mungkin kita rasa seram lah. Alaika lailun tawil. Apa dia? Yang kalau orang pandai buat suara seram, untuk malam yang panjang, tidurlah. Tidur. Lalu farqut, tidurlah. Fa in istaiqadha, apabila seseorang hamba yang tidur terjaga daripada tidurnya, dah bangun dah. Biasa kalau kita tidur malam, kita sejuk, kita berselimut, itu lazimnya begitu. Kalau panas ya kita tak berselimut. Lalu bila orang yang dah terjaga daripada tidur tu, fadzakarallah, dia menyebut nama Allah. Paling kurang pun dia sebut bismillah, alhamdulillah, baca doa bangun tidur. In halat, maka terungkailah atau tercabutlah uqdah, satu ikatan. Baru satu, ada 2 lagi. Fa in tawaddaa, maka jika dia berwuduk. Berwuduk ni maknanya kena bangun daripada tempat tidur pergi bilik air. In halat uqdah, terungkai lagi, tercabut lagi satu ikatan yang lain. Dah 2, ada satu lagi. Fa in salla, maka jika dia salat. In halat uqdah, maka terungkai lagi, tercabutlah satu lagi ikatan, selesai, habis dah 3-3. Jadi bila dah habis 3-3 tu, fa asbah, jadilah dia seorang yang nasyitan, yang aktif. Nasyid ni aktif, tidak lagi rasa malas, rasa mengantuk. Tayyiban nafsi, baik jiwanya. Wa illa, jika dia tidak berbuat begitu, maka dia menjadi seorang yang khabithan nafsi kaslan, yang buruk jiwanya, lagi sangat pemalas. Jadi itulah yang kita kena ingatkan kepada ahli keluarga kita, anak-anak kita. Pagi kalau boleh jangan tidur. Bangun awal pagi, sebab waktu pagi waktu sesuai untuk kita baca Quran, untuk kita berzikir. Sebagaimana hadis yang kita pernah baca, sesiapa yang salat subuh berjemaah, dia duduk di tempat solat, kemudian dia berzikir hingga naik matahari, seolah-olah dia akan mendapat pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Baik, Nabi diperintahkan untuk bangun, fa'anzir, anzir, berilah peringatan, berilah inzar. Dia tugas dakwah ni bukan orang cari kita yang kena cari mad'u, orang yang kita nak dakwah. Itu dakwah yang sebenar. Dakwah yang sebenar kita pergi jumpa orang, bukan orang jumpa kita. Kalau setakat ustaz-ustaz yang mengajar di masjid, tak kira lah siapa-siapa, sekadar mengajar di masjid, kalau kita mengajar itu dakwah dah betul menyampaikan ilmu. Kita datang masjid, berkumpul masjid. Tapi dakwah yang sebenar kita keluar, jumpa orang untuk mereka kenal apa itu Islam. Khususnya untuk dakwah orang bukan Islam, mengenali Islam. Soal mereka nak terima tak terima, itu urusan mereka. Yang pentingnya kita jumpa mereka, ambil peluang untuk mereka dengar apa itu Islam.
Hak ni hak ramai orang tak buat dakwah macam ni. Kita hanya bentuk dakwah kita, dakwah hanya tablighul ilmi, menyampaikan ilmu. Dakwah Nabi yang pertama untuk beritahu orang-orang musyrikin Mekah bahawasanya perbuatan syirik yang mereka lakukan selama ini adalah sesuatu yang salah. Jadi adanya perintah untuk bangun. Anzir mana hadzirhum, berilah peringatan kepada mereka dengan azab jika mereka tidak terima Islam. Ini sama dengan awal dakwah Nabi Nuh. Dulu kita dah baca di awal surah Nuh, inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Surah Nuh hanya 3 surah sebelum Al-Muddathir. Di awal surah Nuh tu ada perkataan anzir. Di ayat yang kedua surah Muddathir, qum fa'anzir. Ya, dalam ayat pertama surah Nuh, ya ayyuha inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir. Anzir, berilah peringatan. Itu inzar. Peringatan di sini peringatan dalam bentuk yang tegas bahawa akan datangnya azab ataupun hukuman bagi orang yang ingkar dan tidak mahu terima dakwah Rasul. Itu inzar. Orang yang memberi inzar dipanggil munzir. Innama anta munziru man yakhsha. Engkau ya Muhammad adalah munzir, orang yang memberi inzar. Itu tugas Nabi. Baik. Jadi inzar ni untuk khusus orang-orang yang ingkar. Kita pergi kepada ayat berikutnya. Okey, sebab itulah Nabi SAW juga dikenali sebagai nazira. Inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nazira. Itu dalam surah Al-Ahzab. Salah satu tugas Nabi sebagai nazira, orang yang ditugaskan untuk memberi peringatan tegas. Dia ada tempat-tempat yang kita boleh berlembut, ada tempat-tempat yang kita perlu berkeras, perlu bertegas. Dia tak semuanya kena guna kaedah lembut, kaedah sepanjang masa kita dalam bentuk memujuk. Ada kala dia mesti mari dalam bentuk yang lebih tegas. Banyak ayat-ayat Quran yang menyebut tugas Nabi sebagai pemberi inzar. Dalam surah Baqarah ayat 119, inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Ayat 105 surah Al-Isra, wa ma arsalnaka illa mubasyiran wa nadhira. Ayat pertama surah Al-Furqan pun sama juga. Kemudian banyaklah. Ayat ke-7 surah Al-Furqan, ayat 51 surah Al-Furqan. Ayat 45 surah Al-Ahzab, ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami utuskan engkau sebagai syahidan, menjadi saksi, memberi khabar gembira, dan juga untuk memberi peringatan dalam bentuk amaran kepada orang-orang yang ingkar. Kenapa disebut anzir, beri peringatan? Sebab khusus untuk orang-orang Mekah yang belum belum mentauhidkan Allah. Mereka percaya kepada Allah, tapi bila bab ibadat berlaku syirik, maka diberi inzar untuk mereka supaya tinggalkan syirik itu. Baik, kita lihat ayat yang ketiga, wa rabbaka fakabbir. Dan Tuhanmu hendaklah kamu agungkan ia. Kabir maknanya azim. Disebut dalam tafsir itu azim. Dia dalam hidup kita sepatutnya sepanjang masa kita perlu merasai keagungan dan kebesaran Allah. Apa-apa urusan kita hendaklah merasai ini urusan Allah. Bila urusan Allah maka ia dianggap besar. Contohnya apabila kita mendengar azan, bila azan dia mula dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Akbar yang maha besar. Mana urusan Allah itu yang lebih utama. Tidak ada yang lebih utama kecuali urusan Allah. Jadi bila kita mendengar azan, sepatutnya dan sebaiknya kita ketepikan urusan dunia kita untuk kita laksanakan salat secepat mungkin di awal waktu, sebab kita nak membesarkan perintah Allah. Dan begitulah sepatutnya dalam hidup kita, apa-apa urusan Allah kita kena kabir, kena agungkan, kena beri perhatian. Tidak boleh
kita menganggap ianya sesuatu yang remeh dan kecil. Nabi diperintahkan untuk fakabbir, apa sahaja perintah Allah yang datang daripada Allah, maka perlu diberi perhatian dan juga diutamakan. Dan jangan tiru perangai orang-orang Yahudi yang mereka itu tidak tahu menghormati Allah dengan penghormatan yang sepatutnya kerana mereka tidak mengagungkan Allah. Ada dua tempat disebut tentang perkara ini. Pertamanya dalam surah Al-An'am, satu lagi dalam surah Az-Zumar. Surah Al-An'am kita boleh rujuk ayat 91 muka surat 139. Ini contoh orang yang tidak mengagungkan Allah ataupun tidak memberi perhatian kepada perintah Allah. Jadi sepatutnya kita orang Islam tidak patutlah kalau ada sifat ni, kena hindari. Kita kena memiliki sifat yang Allah Taala sebut dalam ayat ni, wa rabbaka fakabbir, dan terhadap Tuhanmu hendaklah kamu agungkan dia. Ya, apa dia ayat tu? Kita lihat ayat ni, ayat 91 tadi, wa ma qadarullaha haqqa qadrih, dan tiadalah mereka ini orang-orang Yahudi itu menghormati Allah, maksudnya mereka mengagungkan Allah, mengutamakan perintah Allah ataupun mematuhi perintah Allah sesuai dengan apa yang sepatutnya. Kenapa dikatakan mereka tidak menghormati Allah? Kerana mereka pernah menuduh. Mereka tuduh kata ma anzalallahu ala basharim min syai'. Kata mereka Allah Ta'ala tidak pernah menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Mereka tuduh dengan suatu tuduhan yang tidak benar. Maknanya dengan lain bahasa mereka memfitnah Allah. Dia kata kami tak tahu apa-apa tentang ajaran agama. Allah Ta'ala tak turunkan apa-apa. Sebenarnya telah diturunkan kepada mereka kitab Taurat. Kul, katakanlah ya Muhammad kepada mereka, kalau begitu man anzalal kitab alladhi ja'a bihi Musa. Siapa yang menurunkan kitab yang telah didatangkan, yang dibawa oleh Nabi Musa? Ni kitab Taurat. Habis tu kitab Taurat yang Nabi Musa bawakan untuk dibaca tu datang daripada mana? Yang mana ianya adalah nuran, menjadi cahaya, wahudan linnas, dan petunjuk bagi manusia. Ni di antara sifat buruk orang-orang Yahudi. Mereka tidak mengagungkan Allah dan menganggap remeh. Bahkan dituduh Allah Ta'ala dengan tuduhan yang tak sepatutnya. Kita melihat dalam senario kehidupan umat Islam hari ini, banyaklah fenomena-fenomena yang kita boleh saksikan tidak mengagungkan perintah Allah. Apa dia? Allah Ta'ala perintahkan untuk salat, ada yang tidak salat. Diperintahkan untuk menutup aurat. Ada yang meremehkannya, tidak menganggap ia sesuatu yang besar. Ada yang memiliki harta tetapi tidak mengambil berat soal pembayaran zakat harta benda. Itu tidak menta'zimkan, mengagungkan perintah Allah. Ataupun yang lebih menyedihkan lagi, langsung tidak peduli untuk belajar apa dia kandungan Quran. Allah Ta'ala turunkan Quran ni untuk jadikan panduan hidup kita, untuk bantu kita, untuk kebaikan kita, tapi tak dipedulikan. Maka seolah-olah Quran itu menjadi sesuatu yang mahjur ataupun dipinggirkan, tak dipedulikan, ditinggalkan, diketepikan. Maka ini termasuk tidak mengagungkan Allah. Dan ini menyalahi perintah adalah ayat wa rabbaka fakabbir. Walaupun khitab ditujukan ayat ini khusus kepada Nabi, tapi dari sudut pengajarannya untuk kita semua. Dan Tuhanmu maka ucaplah dan ingatlah akan kebesarannya dengan kamu mengagungkan dia dan mentaati perintahnya. Syekh A'in Abdullah Al-Qarni, seorang pendakwah dari Arab Saudi, dia ada menulis satu buku tentang keagungan Allah. Keagungan Allah, kebesaran Allah. Menarik buku tu, tentang tajuknya Al-Azamah, keagungan Allah. Diterjemah dengan tajuk keagungan Allah. Buku ni banyak, tak ada kalau kita nak baca tak sempat. Cuma kita berkejar dengan masa urusan tu lagi, urusan ni lagi. Cuma kalau kita boleh jadikan pembacaan ni sesuatu yang menarik dalam hidup kita, maka kita akan mengatakan kalau boleh selagi kita hidup, kita nak terus membaca. Sebab apa? Sebab ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi, mengikut qaul jumhur majoriti ulama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Jadi Allah Ta'ala suruh Nabi baca, maknanya dia juga suruh kita banyak membaca. Sebab membaca ni adalah jisrul ilmi, jambatan ilmu. Jadi sekarang ni banyak bahan-bahan bacaan yang kita boleh
rujuk untuk kita baca. Apa-apa yang kita tak faham, kita boleh bertanya kepada orang yang lebih tahu. Yang pentingnya info tu kita boleh akses, boleh dapatkan dengan mudah. Apatah lagi dalam dunia digital, dunia multimedia sekarang dah lagi mudah. Kemudian berikutnya perintah untuk membersihkan pakaian. Wasiyaba baka fatahir. Pakaian kamu hendaklah kamu bersihkan. Bukan untuk Nabi saja, termasuklah kita sendiri pun perlu dibersihkan pakaian. Iaitu watahhir siyabaka wahfazha 'anil najasat. Bersihkan pakaianmu dan jagalah ia daripada kekotoran najis. Kita orang yang alhamdulillah yang waras, Allah Taala bagi kepada kita akal fikiran. Nikmat, salah satu nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita, nikmat dipanggil nikmat al-libas ataupun malabis, pakaian. Siap kain baju lah, siap. Nikmat pakaian ni tidak ada pada binatang. Kita tengok mana ada lembu, kambing, kucing kat rumah kita ada pakai baju, tak ada. Mungkin ada pernah saya jumpa gambar, video seorang seorang pakcik tu dia ada pelihara beruk. Dia pakaikan baju untuk beruk dia. Beruk ni tugas dia untuk panjat pokok kelapa untuk ambil buahnya. Siap pakai baju pula. Tapi sebenarnya tak perlulah. Pakai baju ni dia suatu kurniaan Allah untuk manusia. Ya. Kalau kita lihat dalam ayat surah surah Al-A'raf. Di awal surah Al-A'raf ni Allah Ta'ala menyatakan salah satu nikmat yang diberikan kepada manusia adalah nikmat pakaian. Nikmat pakaian. Pakai juga, tapi bila pakaian itu dah kotor kena bersihkan. Ayat 26 muka surat 153. Ayat 26 muka surat 153. Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Wahai bani Adam, wahai anak-anak Adam, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu iaitu bahan-bahan untuk buat pakaian. Dan pakaian itu menutup aurat kamu. Maksud turun di sini turunnya hujan. Dengan sebab turun hujan, naiknya pokok, antara pokok yang naik adalah pokok untuk pokok kapas yang boleh dibuat benang, daripada benang tu dibuat kain baju. Libasan yuwari sawatikum, pakaian yang dapat menutup aurat kamu dan juga sebagai rishan, sebagai keindahan untuk kamu. Ini tak berlaku kepada makhluk lain, kepada binatang lah. Malaikat, jin tu cerita lain sebab kita tak nampak dia tak alam ghaib. Manusia Allah Ta'ala bagi kelebihan adanya pakaian. Seawal Adam dan Hawa diletakkan dalam syurga pun Allah Ta'ala dah bagi pakaian. Sebab bila Adam makan buah yang dilarang dalam syurga, terlucut pakaiannya. Kita lihat dalam ayat berikutnya 27 surah yang sama. Surah yang sama, surah Al-A'raf juga. Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitan. Wahai anak Adam, janganlah kamu diperdaya oleh syaitan. Ini cerita tentang pakaian. Cerita asalnya Allah Ta'ala nak suruh Nabi bersihkan pakaian. Tak apa, kita pergi cerita awal, cerita bab pakaian di zaman Nabi Adam. Wahai anak Adam, janganlah kamu ditipu, diperdaya oleh syaitan sebagaimana dia telah mengeluarkan kedua ibu bapa kamu. Ibu bapa tu Adam dan Hawa lah. Yang menyebabkan dengan sebab tipu daya syaitan tadi menyebabkan yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Yang menyebabkan terlucut daripada Adam dan Hawa pakaiannya untuk iblis itu menampakkan auratnya. Ini sesuatu yang aib. Sebab manusia secara fitrahnya perlu berpakaian. Memanglah lahirnya manusia daripada perut ibu dia memang tak ada siapa pun yang ada pakaian. Anak yang lahir daripada perut ibu semuanya dalam keadaan bertelanjang, semuanya tak ada pakaian. Tetapi apabila lahir ke dunia, diberikan kepada kita pakaian untuk disempurnakan kemuliaan kita sebagai manusia. Jadi bila pakai, ada kalanya pakaian itu akan jadi kotor, badan kita kena bersihkan, pakaian pun perlu dibersihkan. Ini fitrah. Setahu saya agama lain pun sama juga, kita tak tahulah. Adakah dia orang tak bersihkan pakaian? Kalau agama tak mengajar kepada kita keperluan untuk bersihkan pakaian pun tetap kita bersihkan. Tapi ini diajar secara khusus bahawa pakaian itu perlu
dibersihkan. Apatah lagi kalau pakaian tu diguna untuk beribadat. Kalau sebab syarat sah ibadat mesti bersih daripada najis. Dan kita melihat dalam kitab-kitab fiqh, kalau kita belajar fiqh, tajuk pertama yang ulama susun ialah kitab At-Taharah, bab bersuci. Suci sama ada mandi, berwudu, apa dia lagi, mandi-mandi yang sunat, termasuklah pakaian perlu dibersihkan. Warrujza fahjur. Kita pergi berikutnya. Adapun amalan penyembahan berhala hendaklah ditinggalkan. Jadi ada tafsiran disebut, antaranya daripada apa tadi, Qatadah ke apa sebut, merujuk kepada ibadatul asnam. Utruk al-asnam wal awthan, tinggalkanlah patung berhala dan jangan kamu sembahnya sebab ia menjadi sebab kepada azab. Dia kena kita faham macam ni. Dia tak semestinya berhala ni bentuk patung. Tak semestinya bentuk patung. Patung ni yang zaman jahiliah dia buat gambarannya begitu. Apabila seseorang tu mengagungkan sesuatu selain daripada Allah, ni bimbang jatuh kepada syirik ni. Dia mengagungkan sesuatu lalu dia menghalakan. Itu timbulnya perkataan berhala tadi, menghalakan, meletakkan hala tuju, ta'zim dia tu kepada benda tu. Benda tu. Contohnya kadang-kadang orang percaya kepada macam kayu-kayu yang ada kelebihan, batu-batu azimat. Kalau pakai biasa untuk perhiasan tak ada masalah. Dia rasa hebat ni dengan sebab batu mata ni aku pakai ni, dia kata aku tak dijangki penyakit, contohnya lah. Dia kena ada bukti, dakwaan tu kena ada bukti. Ataupun dia kata kalau dia pakai batu permata ni, dia masuk hutan, dia tak akan diganggu oleh binatang buas, ular ke, harimau ke, singa ke, tak ada mana. Sebab batu permata. Lalu dia mentakzimkan batu permata. Itu dah kira macam dia menjadikan batu permata di jari dia tu, cicing tu, seperti berhala. Bila seseorang tu menganggap sesuatu tu ada kuasa kehebatan tanpa ada dalil, tak boleh dianggap begitu. Apa-apa pun kita kena berdoa, minta kepada Allah, bertawakal kepada Allah, kerana Allah dialah Allahus Samad. Allah yang menjadi tempat pergantungan kita, tempat pengharapan kita. Jadi kalau seseorang itu memberikan pengagungan kepada yang lain, maka dia termasuk ar-rujza, termasuk yang disebut tadi sebagai al-asnam, berhala tadi. Dan kita melihat dalam bab inilah, ini satu benda yang sebenarnya akan berlaku lah, ada dalam hadis. Saya pun terlupa nak bawa matan tu, dalam perbincangan tentang asyratus sa'ah. Macam mana ada 8 lafaz dia. La taqumus sa'ah hatta tu'bad al-awsan ke apa. Cuba Ustaz Rusdan cari, kalau aku ada. Tidaklah berlaku kiamat sehingga kembali disembah patung berhala. Ada hadis sebut. Di antara apa yang akan berlaku di hari kiamat. Itulah sebabnya ya, Nabi Ibrahim AS antara doa terawal dia, la taqumus sa'ah, la taqumus hatta tu'bad al-awsan, al-awsan kada al-asnam. Tidaklah berlaku kiamat sehingga kembali disembah patung berhala. Dia akan berlaku, tapi bukan tidak dalam bentuk patung yang kita kata macam orang Buddha, Hindu, mungkin dalam bentuk lain. Tapi juga disebut sebagai wasan. Itulah yang pernah Nabi pesan. Nabi kata, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Tu ada hadis. La taqumus sa'ah. Tidaklah berlaku kiamat sehingga beberapa kabilah bertemu, hatta talhaqa qabail, sehingga akan bersamalah. Talhaq ni maknanya ikut serta kabilah-kabilah dari kalangan umatku, join sekali, masuk sekali dalam geng orang-orang musyrik. Hatta tu'bad qabail min ummati hatta ta'bad, ta'buda hatta ta'buda, sehinggalah kabilah-kabilah itu turut menyembah apa yang disembah oleh orang musyrik. Mana kembali menjadi syirik. Tapi bukan, kena faham, bukan dalam bentuk berhala. Kita lihat syarah hadis ni. Tidaklah berlaku kiamat. Ini penting untuk kita faham. Mungkin kalau kita tak faham molek rujza ni, kita hanya nampak patung berhala itu saja.
Nanti kita tengok selagi hadis yang Nabi bimbang kalau kuburnya dijadikan sebagai berhala yang disembah. Kita habiskan hadis ini dulu. La taqumu as-sa'ah hatta talhaqa qabail min ummati bil musyrikin. Tidaklah berlakunya kiamat sehingga beberapa kabilah, beberapa puak di kalangan umatku ikut bersama, join sekali. Talhaq ni duduk sekali berkompromi dengan kaum musyrikin. Sehingga mereka juga menyembah al-awsan berhala. Sehingga mereka juga menyembah berhala. Wa innahu sayakunu fi ummati 30 kadzabun. Nanti akan berlaku di kalangan umatku ada 30 orang yang pendusta. Nabi sebut 30, ramai jugalah. Semuanya menyangka mereka ni nabi. Munculnya nabi-nabi palsu. Sekarang ni banyak barang-barang palsu, benda-benda palsu. Palsu ni kita tak nak lah. Nabi yang palsu pun ada juga. Dan Rasulullah beritahu, dia kata, ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Akulah penutup bagi sekalian nabi-nabi, penutup di mana akulah yang terakhir dan tidak ada lagi nabi selepas aku. Baik, kita lihat sedikit syarah di bawah. Apa yang Nabi nak khabarkan kepada sahabat dia di sini, iaitu yang berlaku selepas kewafatan baginda berhubung dengan al-fitan, fitnah dan perkara-perkara besar yang akan berlaku di akhir zaman. Jadi Nabi nak mengajar kepada kita semua dengan apa yang akan berlaku supaya kita berhati-hati. Ini pentingnya ilmu. Kalau kita tak pernah baca hadis ini, tak tahu cerita, mungkin kita mikir sore tak ada gapo lah, kita kata sebenarnya ada ancaman yang menunggu kita. Jadi bila kita tahu, sepatutnya kita akan menjauhi segala dawai, faktor-faktor yang mendorong ke arah itu. Dan perkara ni pernah berlaku dululah selepas Nabi wafat, adanya beberapa kabilah Arab yang murtad, berlakunya gejala riddah. Gejala riddah, lalu mereka kembali kepada agama jahiliah. Itu mereka meninggalkan Islam, wa yartaddu wa ya'budul asnam aw yatanassarun. Mereka murtad, mereka menyembah patung berhala, atau boleh jadi setengah tu menjadi orang Nasara, Kristian. Ini suatu kebimbangan yang Nabi pernah beritahu akan berlaku di akhir zaman. Kemudian kita lihat satu lagi hadis untuk kita faham apa maksud patung berhala Allah Ta'ala suruh tinggalkan ni dalam ayat kelima, warjusa fahjur ni. Hadis yang berbunyi, juga riwayat Imam Tirmizi. Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. La taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan, ini hadis ni macam dalam bentuk doa lah. Nabi pernah berdoa, ya Allah, jangan engkau jadikan kubur aku sebagai wasan, sebagai berhala yang disembah. La taj'al qabri wasanan yu'bad. Hadis riwayat At-Tirmizi. Maknanya Nabi bimbang kalau satu masa orang datang ke kubur dia, lalu mereka melakukan apa yang sepatutnya mereka hanya lakukan kepada Allah. Dalam hadis ini Nabi SAW memberi tahzir, memberi amaran kepada umatnya supaya jangan terjatuh ke dalam syirik sebagaimana berlaku pada umat terdahulu, kerana mereka telah menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadat, sebagai tempat mereka beribadat. Lalu dalam hadis ini Nabi kata, Allahumma ya Allah, la taj'al, jangan engkau jadikan kubur aku nanti, selepas aku dah tak ada nanti, tiba-tiba kuburku dijadikan wasan. Wasan adalah as-sanam, berhala. Apa maksud berhala di sini? Iaitu mereka menjadikan kubur aku sebagai sesuatu yang diagungkan sehingga manusia menyembahnya dengan cara ta'zim, diperbesarkan, ta'zim. Sepatutnya mereka mentakzimkan Allah, bukan mentakzimkan kubur Nabi. Wa tikrar az-ziarah, ataupun mengulang-ulang ziarah. Ziarah tu tak salah, tetapi bila ziarah tu dilakukan atas tujuan apa? Dilihat, kalau tujuan untuk ziarah biasa tak apa, tujuan dibimbangi untuk ta'zim yang melebihi ta'zimnya kepada Allah. Itu yang dibimbangi berlaku. Dan ini yang biasa dilakukan oleh sebahagian orang-orang yang jahil pada hari ini. Mereka mencari kubur orang-orang yang soleh, tempat orang kubur orang soleh dikebumikan, bagi Tuhan untuk ziarah dan berdoa di sisinya.
Sebab tindakan sebegitu seolah-olah memang sama dengan apa yang dibuat oleh orang-orang jahiliah yang buat patung berhala. Bila mereka nak beribadat, mereka pergi dekat patung, mereka meminta kepada Allah melalui perantaraan patung. Ini yang perlu kita faham elok-elok, yang perlu kita faham molek ni. Warrujza fahjur. Sebab itulah Nabi Ibrahim pernah berdoa. Ada hadis yang lain, antaranya yang Nabi sebut terakhir sebelum Nabi wafat, antaranya Nabi kata, la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Kubur-kubur tu dijadikan patung berhala. Dalam bentuk setiap kali nak beribadat, duduk dekat dengan kubur. Duduk cokoh dekat kubur. Cokoh ni duduk tepek dekat hampir. Baik, kita lihat satu lagi hadis lain. La'anallahu al-yahud wan nasara la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah Ta'ala melaknat golongan Yahudi Nasara kerana mereka pernah menjadikan kubur-kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadat. Mereka mentakzimkan kubur tu sehingga kubur tu seolah-olah jadi macam berhala. La'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim. Ittakhadhu kubura anbiya'ihim. Masa kita dah 7.30 ni. Kita ada 2 ayat lagi untuk kita habiskan. Ayat 7, ayat 6. Ayat 6, ayat 7. Ittakhadhu kubura anbiya'ihim. Kubura. Okey, dah, rasa dah cukup dah. Okey, dah cukup dah. Allah Ta'ala melaknat golongan Yahudi Nasara kerana telah menjadikan kubur-kubur Nabi mereka sebagai masjid. Maknanya kubur tu dijadikan sebagai wasan, sebagai berhala. Untuk mereka mungkin memohon apa-apa hajat, sepatutnya mereka minta terus kepada Allah, bukan menjadikan kubur tu sebagai perantaraan. Kita lihat syarahnya di bawah tu. Islam dibina, baik Islam mahu membina suatu mujtama' masyarakat yang tauhid lah, yang mentauhidkan Allah, yang benar-benar jauh daripada syirik, dan yang telah qada, dia mahu menghukum atau menyelesaikan segala isu-isu kesyirikan yang muncul dan mahu menutup, Allah tutup segala pintu yang boleh dianggap melalui pintu itulah berlakunya syirik dalam bentuk yang baru. Ini masalahnya, syirik dalam bentuk yang baru. Kita tak khabar ada ingat syirik ni hak patung berhala tu je. Itu yang saya pernah menyuarakan kebimbangan bila kita lihat ada sebahagian orang kita yang buat stiker dalam bentuk gambar. Gambar tu bukan gambar jelas pun, gambar dalam bentuk lakaran gitu. Antaranya yang pernah kita jumpa adalah gambar lakaran, antaranya almarhum Mullah Tok Guru kita, Allahyarham Tok Guru Nik Abdul Aziz Nikmat. Dia buat gambar Mullah, gambar Tok Guru ni dia tepek ada di lori, ada di cumi kereta ada. Itu kita bimbang gitu tu. Kita kata tak payahlah. Tak payah, cukup kita kalau ada buku-buku yang pernah ditulis oleh almarhum Tuan Guru, kita baca, dengar kuliah dia, itu cukup. Tak perlu nak tepek gambar di kereta, di rumah, tak perlu. Sebab takut jadi benda lain. Menjadi sebab kepada tanpa kita sedar jatuh kepada syirik yang baru. Nanti timbul anggapan orang tu kata, tengok kereta aku tak pernah kemalangan sebab aku tampal. Tampal tu orang Kelantan kata tepek. Tepek di sini kereta ni gambar Mullah Tok Guru. Takut timbul gitu. Dalam hadis ni Aisyah radhiyallahu anha mengkhabarkan, begitu juga dengan Abdullah bin Abbas, bila Nabi SAW ditimpa sakit yang berat ni, sakit yang selepas tu Nabi wafat lah, beberapa hari Nabi sebelum baginda wafat, Nabi meletakkan suatu kain, khamisah ni satu kain penutup yang berjahit di atas mukanya. Mungkin sebab dia tak tahan dengan demam dia, Nabi demam. Ada pendapat ulama sirah kata kesan daripada Nabi pernah termakan daging kambing yang beracun di Khaybar. Adalah pendapat ulama sirah yang menyebut begitu. Di kesannya
Sehinggalah Nabi wafat pun ada yang mengatakan mungkin itu kesannya. Kemudian dalam keadaan begitu Nabi pun beritahu Allah Ta'ala melaknat Yahudi Nasara kerana perbuatan mereka menjadikan kubur Nabi mereka. Kubur Nabi ni, kalau kubur Nabi ni ni orang Yahudi lah. Kalau Nasara, Nabi Isa ni memang tak ada kubur sebab Nabi Isa di langit. Belum Nabi Isa Allah Ta'ala angkat ke langit dan akan turun di akhir zaman. Jadi apabila Yahudi menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadat, mana mereka telah jatuh kepada perbuatan syirik, mengagungkan makhluk yang sepatutnya mereka mengagungkan Allah. Dan akhir sekali kita nak lihat doa Nabi Ibrahim ni. Sebelum kita berhenti, kita lihat doa Nabi Ibrahim dalam surah Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada aminan. Muka surat 260. Muka surat 260 ayat yang ke-35. Ayat 35. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata, wahai Tuhanku, jadikanlah Mekah ini negeri yang aminan, yang aman damai. Mekah ni jadikanlah ia sebuah negeri yang aman damai. Ini doa Nabi Ibrahim. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku dan anak-anakku daripada perbuatan menyembah berhala. Kalau kita tadabbur betul-betul doa Nabi Ibrahim ni, kita rasa macam kenapa pula Nabi Ibrahim minta supaya dia dijauhkan daripada perbuatan sembah berhala, begitu juga anak-anak dia. Munasabah tak seorang Nabi, seorang Rasul dan anak-anak dia akan terlibat dengan perbuatan menyembah berhala? Sebenarnya doa ni sebagai suatu cara untuk dia didik kita, ajar kita, minta Allah Ta'ala jauhi kita daripada perkara yang sangat besar musibahnya. Sama ada berlaku tak berlaku tu cerita lain. Tapi kebimbangan dia boleh berlaku dalam bentuk yang kita tak sedar. Kebimbangan jika ia berlaku dalam bentuk yang kita tidak sedar. Apabila kita menjadikan sesuatu yang kita rasa benda ni hebat. Ini yang kita dah bicara sebelum ni berhubung dengan tangkal azimat. Sebenarnya tangkal azimat tu ada unsur-unsur keberhalaan. Walaupun hanya seutas tali ya, ataupun seutas benang yang diikat. Dia kata dengan sebab benang ni lah aku terselamat daripada gangguan jin syaitan. Itu satu ikhtiar yang salah, memang dilarang oleh Nabi. Cukuplah kita baca doa, minta berlindung dengan Allah daripada gangguan makhluk-makhluk halus, jin syaitan. Tak boleh dengan tamimah, tamaim, tangkal azimat. Bila kita anggap kita selamat dengan tangkal azimat, itu yang boleh jatuh kepada syirik yang Nabi kata innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Jadi syirik ni tak semestinya sembah patung berhala sahaja. Banyak lagi perkara lain yang boleh menyebabkan manusia jatuh kepada syirik. Itulah logiknya, munasabahnya kenapa Nabi Ibrahim berdoa wajnubni, hindarilah, jauhilah aku dan juga anak-anakku daripada perbuatan menyembah berhala. Kerana katanya, wahai Tuhanku, sesungguhnya mereka itu tu berhala-berhala yang disembah oleh orang yang sesat itu telah adlalna katsiran minan nas, telah menyesatkan ramai manusia. Jadi doa ni Nabi Ibrahim baca ketika dia letakkan anaknya Ismail dan isterinya Hajar di Mekah. Ketika itu di Mekah tak ada apa-apa lagi, kosong lagi masa tu. Ketika Nabi Ibrahim bawa anak dia dan isterinya Hajar di Mekah, masa tu tak ada lagi. Kemudian setelah Nabi Ismail dah menikah dewasa, Nabi Ibrahim datang sekali lagi, datangnya perintah Allah Ta'ala suruh bina Kaabah. Nabi Ibrahim sebut bab berhala ni cerita dia masa dia di Iraq, masa dia kecil, masa dia zaman muda dia berdakwah di Iraq, sehingga dia dibakar dalam api tu masa dia masih muda remaja. Jadi dia bimbang perkara yang sama berlaku di Mekah, lalu dia berdoa sebegini. Tapi akhirnya kebimbangan Nabi Ibrahim benar-benar menjadi kenyataan. Sebab sebelum lahirnya Nabi SAW di keliling Mekah tu, di keliling Kaabah tu ada beratus-ratus patung berhala. Jadi manusia ni dia mudah sesat bila dia jauh daripada panduan agama Allah yang benar. Kalau kita sekarang ni ialah kalau seseorang tu tak ambil berat soal ilmu, bila ilmu diangkat, kejahilan meluas, habislah. Baik. Dan sebagai penutuplah kita nak ambil satu hadis tentang peristiwa yang berlaku di hari kiamat. Di hari kiamat pula. Di akhir
dunia sebelum kiamat. Nabi kata la taqumus saah. Tidaklah berlakunya kiamat hatta yurfa'al ilm wa yasbutal jahl. Tidaklah berlakunya kiamat sehinggalah diangkat ilmu. Diangkat ilmu. Ada orang tak berminat nak belajar, tak berminat untuk menambahkan ilmu, dia hanya berminat untuk beramal sahaja. Kita kata kenapa tak join kelas Quran ke kelas tadabbur ke apa-apa sajalah yang menambahkan ilmu. Dia kata dia sibuk, dia ada wirid-wirid nak baca. Kita kata yang tu baca lain kali boleh, munajat tu, doa tu. Sebenarnya kita kena hatta yurfa'al ilm, hatta yurfa'al ilm. Tidaklah berlaku kiamat sehinggalah ilmu itu diangkat. Antara cara ilmu diangkat ialah Nabi kata dimatikan oleh ulama. Itu dia antara perkara yang berlaku di akhir zaman sebelum kiamat sampai. Min asyrati sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat Nabi ingatkan kepada kita, yurfa'al ilmu, diangkat ilmu. Bila ilmu diangkat, ramai orang yang tak tahu, orang alim pun ramai dah meninggal dunia. Wa yazhar al-jahlu, dan nyatalah, zahirlah kejahilan. Jahil di mana tak tahu apa satu bab agama. Kadang-kadang ustaz-ustaz dilihat ustaz pun bercakap tanpa ada fakta ilmu. Nampak mengaji tinggi tapi bila bercakap bab agama tidak sama dengan sejarah pengajian. Ini pun jadi masalah juga. Wa yushrabal khamr, dan diminum arak. Sekarang pun dah ada orang minum arak, tapi ini lebih meluas lagi. Wa yadhhar az-zina, lalu zahirlah, nyatalah, merebaklah perbuatan zina. Na'udzubillah min zalik. Maknanya manusia ni terlalu ikut hawa nafsu sehingga tidak lagi takut untuk berbuat perkara yang keji. Wa yaqillar rijal, kurangnya bilangan lelaki. Orang lelaki semakin kurang. Ya ramainya wa yaksuran nisa, ramainya perempuan. Tengoklah mana-mana tempat kita pergi. Kalau sekolah saya Muhammadi perempuan, betul lah perempuan sebab sekolah tu untuk perempuan saja. Tapi kalau guru-guru 120 tu, guru lelaki tak sampai 20 orang pun. 100 orang tu guru perempuan. Tapi tak apalah, tempat sekolah tu untuk pelajar perempuan. Tapi secara umum kita lihat mana-mana IPTA, Institut Pengajian Tinggi Awam di universiti, tengok. Cuba tanya orang yang jadi pensyarah universiti. Majoriti pelajar adalah mahasiswi, bukan mahasiswa. Jadi lelaki kurang, wanita ramai. Hatta Nabi kata sehingga jadilah lil khamsin imra'ah, 50 orang wanita menyamai seorang lelaki, nisbahnya. Seorang lelaki, 50 wanita. Sebab tu ada suara-suara yang bimbang. Dia kata satu masa nanti, ramailah kaum wanita ni, kalau semua lelaki ni hanya seorang isteri, mana tak mengamalkan poligami, maka ramailah yang akan menjadi andartu, anak dara tua. Sebab apa? Sebab kalau seorang lelaki kahwin seorang perempuan saja, dia tak akan, sebab di akhir zaman wanita ramai, 50 wanita sama seorang lelaki. Bayangkan. Kalau seorang lelaki tu mampu kahwin 3-4 pun boleh tentu untuk yang lain tu, maknanya boleh berumah tangga. Maknanya ramailah yang tak dapat berumah tangga kalau begitulah. Ini kaedah sifirnya begitu. Sebab Rasulullah beritahu di akhir zaman 50 wanita menyamai seorang lelaki. Itu di antara petanda akhir zaman yang akan muncul, mungkin dah berlaku dah sekarang ni. Jadi kita berhenti setakat tu sampai ayat ke-5 saja. InsyaAllah kita sambung esoklah untuk ayat yang berikutnya, ayat ke-6 dan seterusnya. Baik, saya buka untuk persoalan jika ada. Assalamualaikum Ustaz. Assalam. Siapa ni? Cik Amran, Cikgu Amran. Alah, dan saya ini. Okay Ustaz, saya tertarik dengan ayat berhala tadi. Kalau tak silap, Imam Hasan Basri, kalau tak silap saya lah. Dia kata likulli ummah sanamun ya'budunahu wa sanamu hadhil ummah ad-dinar dirham. Okey. Sebagai ittiba' kita. Macam mana likulli ummah apa tadi? Likulli ummah sanamun ya'budunahu wa sanamu hadhil ummah ad-dinar wa dirham. Jadi sebagai satu peringatan kita belaka bahawa ni kita memang tak sembah berhala lah macam orang kafir lain. Cuma kita sekarang ni kita mempertuhankan duit. Wallah alam. Terima kasih Ustaz. Ya. Kalau baik,
Saya pun tak pasti adakah itu kata Imam Mahasi, kita kena cari dululah. Likulli ummatin sanam, sanam hadhil ummah dinar. Tapi kalau dalam hadis ada, memang ada yang hampir sama dengan maksud ni. Iaitu Nabi sebut dalam hadis yang sahih. Ta'isa, Nabi kata ta'isa abdud dinar wad dirham wal qatifah. Celakalah atau rugilah, binasalah bagi orang yang menjadi hamba. Ta'isa abdud dinar wad dirham wal qatifah. Satu lagi tambahnya wal khumaisah. Ta'isa abdud dinar, celakalah bagi orang yang menjadi hamba kepada wang. Jadi dia macam dia sembah duit pula. Duit dulu dia guna dinar, dirham. Sekarang ni kita di Malaysia ni ringgit Malaysia. Nabi kata in u'tiya radiya wa illam yu'ta lam yarda. Ini masalahnya. Jika diberi kepadanya apa yang dia kendaki, dia rasa sukalah. Bila tak diberikan kepadanya, maka dia rasa marah. Ta'isa abdud dinar wa abdud dirham wa abdul khamisah. Celakalah bagi hamba, orang yang menjadi hamba kepada wang, dinar, dirham, khamisah. Khamisah pun salah satu nama mata wang. Orang yang memperhambakan diri kepada benda ni. Kita boleh cari harta, tak ada masalah. Tapi jangan sampai harta tu menjadikan kita sebagai hambanya. Maksudnya kita bekerja cari harta, niat kita kerana Allah. Kerana Allah Ta'ala suruh kita bekerja mencari rezeki yang halal untuk kita terus beribadat. Jangan pula kita melebihkan harta hingga kita mengenepikan perintah Allah. Itu kita kembali kepada ayat tadi. Wa rabbaka fakabbir, agungkan perintah Allah. Kerja-kerja juga, cari pitih cari juga. Tapi bila sampai waktu untuk solat, kita solat. Jangan pula kita meletakkan duit yang kita cari itu lebih besar kedudukannya daripada Allah yang perlu kita sembah dalam solat kita. Itu yang Nabi bimbang, dan Nabi pernah ingatkan ta'isa abdul dinar, abdul dirham. Orang macam ni in u'tiya radiyah. Kalau diberi kepada dia benda ni, dia redha, dia sukalah. Wa illam yu'ta sakhita. Jika tidak diberikan apa yang dia kenaki, dia akan jadi marah. Jadi kalau betul ada kata-kata itu pada Hasan Basri, memang sangat bertepatan dengan hadis yang sahih ni, yang telah Nabi ingatkan supaya kita jangan sampai menjadi hamba kepada harta benda. Carilah harta, kawallah ia, letakkan dalam tangan kita, bukan harta yang kawal kita. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Assalamualaikum Ustaz. Salam, ya Puan Salbiah dari Sarawak. Dari Sarawak. Ustaz, mungkin boleh Ustaz terangkan perbezaan perkataan Al-Mudaththir dengan Al-Muzammil Ustaz. Dari segi mungkin keindahannya lah. Sebab Allah menggunakan dua perkataan berbeza memberi maksud yang sama. Zammala itu perkataan sebenarnya hampir sama. Itu dari segi itu kena rujuk dalam Mu'jam Ma'ani, sebab sebenarnya ni dari segi fiqhul lughah lah. Fiqhul lughah. Dia bahasa ni macam ni lah, macam kita kalau kita kata kita kata balik dan pulang. Balik maknanya itu fi'il lah, kata kerja. Balik, pulang samalah. Tapi kadang-kadang bila digunakan dalam bentuk kata nama terbitan, kadang-kadang tak sesuai. Kita boleh kata apam balik. Saya tak pastilah kalau di Sarawak ada tak satu kuih dipanggil apam balik. Tapi kita tak boleh nak kata apam pulang. Tak boleh. Kepulangan Ahmad ke kampung itu disambut baik oleh keluarganya sebab Dama tak pulang. Dia bekerja di Kuala Lumpur, jadi kepulangan. Kita tak boleh nak kata kebalikan Ahmad. Itu bahasanya begitu. Sebenarnya dari segi bahasa, zamala ni kalau asalnya maknanya, kalau zamil itu kawan, zamala sahibahu maknanya tabi'ahu, ikut. Kalau zamilu, kawan yang rapat, yang maknanya yang sentiasa bersama dengan kita lah. Itu asal zammala yumazul zamil, zamala yazmulu zamlan, zamalanan, fahuwa zamilun. Maf'ul dia mazmul. Maknanya yang sentiasa mengikuti, yang sentiasa berdampingan bersama. Kalau zamala rafiqahu, merujuk kepada arkabahu khalfahu, ikut tunggang di atas kenderaan. Jadi bila disebut muzammil, orang berselimut, maknanya kain selimut tu bila kita dah guna, dia seperti melekat pada badan.
Walaupun dia bukanlah baju. Kalau baju ni betul lah kita pakai kemah dia tak terlucut. Kain selimut ni kita pakai bila kita bangun. Kalau kita tak pegang, kain selimut akan jatuh sebab kain selimut bukan baju. Tapi dia bersama dengan kita bila kita gunakan untuk diselimuti badan. Kalau dasara macam mana? Cuba tekan perkataan dasara. Bagus juga soalan Puan Salbiah ni sebab kita boleh melihat dari sudut bahasa Arab. Kepelbagaian bahasa yang luas. Sebab bahasa Arab ni bahasa yang sangat kaya dengan kosakata. Dasara yadsuru, dusurun. Merujuk kepada qaduma wa darasa, dasara syai'. Iaitu sesuatu yang dia akan hilang, dia muncul lepas tu dia hilang. Darasa bukan maknanya belajar. Dia juga darasa dengan maksud lenyap, lesak boleh juga. Juga dengan maksud darasa sab ittasakha. Seperti disalin atau dibuat celupan. Kalau dasar macam ittasakha ni dasar sab, kain baju yang macam kita celup dengan nila. Kadang-kadang kita baju yang putih itu kita nak jadikan warna agak kebiruan, maka kita celup dengan pewarna. Jadi maknanya tak jauhlah dari segi penggunaan. Penggunaan itu dengan maksud sesuatu yang melekat yang hampir pada badan. Dasar syajar awraqa wa tasha'abat awraqu. Wallahu alam. Kita pergi pada soalan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Salam. Ya. Apa ni berkenaan dengan surah Al-Alaq dan surah Al-Mudassir, Al-Muzammil tadi kan. Saya tertarik dengan ketiga surah ni. Mana surah ni adakah diturun dengan secara serentak? Mana serentak maknanya di hari yang sama. Kalau kita tengok peristiwa tadi kan. Peristiwa mana peristiwa apabila Rasulullah menerima surah Al-Alaq dengan dia rasa ketakutan apabila mendengar suara yang dia tidak tahu siapa ke suara tu. Rupa-rupanya Allah Ta'ala telah utus malaikat Jibril, dan malaikat Jibril memujuk Rasulullah dengan kata ulama, dia peluk supaya Rasulullah tu tidak bimbang. Jadi apabila Rasulullah balik ke rumah, dia masih lagi rasa ketakutan sehingga dia berselimut kan, Al-Mudassir, Al-Muzammil. Mana seolah di situ mana dalam suasana mana seolah di hari yang sama kan. Mana dulu kemudian sahaja surah Al-Alaq dengan surah Al-Mudassir, Al-Muzammil. Ya, maknanya faham. Maknanya Rasulullah tu seolah dia tak pernah tengok malaikat tu, berhadap malaikat dah pujuk dah hajar dah surah Al-Alaq kan. Mana surah Mudassir, Muzammil pun Rasulullah keadaan yang sama dengan keadaan takut. Gitu Ustaz. Macam mana? Ya, terima kasih. Dia memanglah hampir samalah antara ketiga-tiga surah tu, tempoh masa turun dia tu tak jauh jaraknya. Cuma sebab Jibril ni dia tak sama dengan manusia. Bila dia mari dengan rupa malaikat, dia bukan mari dengan rupa manusia. Memang timbul rasa rajfah syadidah, rasa kegerunan takut tadi. Apabila dia mari dengan cara, kecuali kalau dia mari dengan rupa manusia lain lah. Kali pertama bila Nabi terima wahyu di Gua Hira, Nabi suruh diselimutkan balik tu, itu memang terkejut sungguhlah sehingga Nabi minta Khadijah, lalu Khadijah mencadangkan Nabi untuk pergi bertemu dengan sepupunya Waraqah bin Naufal. Lalu Waraqah bin Naufal yang faham perkara ini, dia kata inilah An-Namus. Dia kata orang Yahudi sebut An-Namus, Jibril itu disebut Namus, nyamuk besar. Orang Yahudi kata malaikat Jibril ni Namus. Namus maknanya ba'udah, nyamuk besar. Sebab mereka tahu Jibril ni banyak sayap. Dia kata inilah An-Namus yang pernah datang kepada Nabi Musa terdahulu, kata Waraqah bin Naufal. Dia kata jika aku masih sempat hidup selepas ini, aku akan membantu kerja-kerja dakwah kamu. Dan dia mengakui, dia kata bahawa Nabi ni adalah Nabi akhir zaman. Waraqah bin Naufal. Jadi Rasulullah pun dah tahu.
Cuma disebabkan kehebatan Jibril yang sedemikian, maka tetap ada rasa gerung takut. Walaupun untuk sesi yang berikutnya pun dia mari pun Nabi tetap rasa takut sebagaimana turunnya surah Al-Muddathir. Yang menyusul selepas surah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Baik. Untuk Al-Alaq dia tak turun sekaligus. Ulama kata dalam ulumul Quran dia hanya turun 5 ayat pertama aja. Awal surah Al-Alaq. Kemudian ayat yang baki tu kemudian, bukannya hari yang sama. Begitu juga beberapa ayat dalam surah yang lain seperti surah Muzammil kita dah bincangkan. Awal surah turun waktu lain, kemudian akhir surah ayat 20 tu waktu yang lain. Dia tidak turun serentak. Cuma ketika proses Quran dikumpulkan, disusun untuk ditulis oleh para sahabat, Nabi perintahkan ayat ni letak dalam surah ni, ayat ni terawal, ayat ni kemudian, berdasarkan kepada arahan yang Jibril beritahu Nabi. Jadi bukannya kata kalau surah tu panjang, bukan bermakna surah tu turun serentak sekaligus. Kadang-kadang dia turun secara berasingan. Secara berasingan. Wallah. Tadarruj berasingan. Ya, tadarruj, betul. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Ini Ghazali daripada Shah Alam. Tanya sikit pasal berhala ni kan Ustaz. Ya. Macam mana manusia kita ni secara logik akal dia, kita tahu berhala tu satu objek yang dibuat sendiri, yang tak boleh dengar, mata pun tak boleh tengok, dan kita jaga dia. Macam mana boleh jadi manusia ni boleh sembah dan jadikan dia Tuhan? Saya nampak di mana kesilapan manusia ni. Sebenarnya kalau ikut dari segi akal, logik dia, memang benda tu benda tak hidup. So kenapa boleh jadi macam ni Ustaz? Ada dua jawapan dia. Okay, terima kasih Menteri Ghazali. Saya harap ni soalan terakhir sebab saya hari ni Ahad saya ada kelas apa ni. Ada dua jawapan. Jawapan pertama kerana mereka mengatakan mereka mengikut bapa-bapa mereka. Jawapan tu ada dalam surah Al-Baqarah, juga dalam surah Al-Ma'idah, juga dalam surah Al-Luqman. Jawapan yang pertama dalam surah Al-Baqarah, muka surat berapa ya? Muka surat 26. Ini punca kenapa mereka masih tegar dengan perbuatan menyembah berhala. Muka surat 26. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, apabila dikatakan kepada mereka itu, mereka yang menyembah berhala ni, ikutlah apa yang Allah Taala turunkan, jangan teruskan perbuatan syirik itu. Lalu mereka berkata, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, bahkan kami akan turut apa sahaja yang kami dapati daripada datuk nenek moyang kami. Maksudnya mereka secara membabi buta lah. Ikutlah membabi buta ke, membuta tuli ke. Itu yang panggil at-taqlidul a'ma. At-taqlidul a'ma ikut mono gitu ya, orang Kelantan gitu, ikut bodoh gitu je. Allah Taala bertanya, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Patutkah mereka turut datuk nenek moyang mereka dalam perkara yang datuk nenek moyang itu tak faham apa-apa pun tentang agama. Maknanya kerana sikap at-taqlidul a'ma, ikut secara membuta tuli, menyebabkan mereka sesat. Itu satu. Yang kedua, mereka teruskan perbuatan menyembah berhala. Alasan mereka, dia kata kami bukan sembah patung. Kalau ikut logik, mana patung tu boleh ciptakan makhluk, boleh ciptakan langit, bumi, manusia, binatang. Tapi sekadar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini jawapan mereka dalam ayat kedua surah Az-Zumar. Ayat kedua surah Az-Zumar. Bukan ayat kedua, ayat yang ketiga. Ayat ketiga. Surah Az-Zumar muka surat 458. 458. Ala lillahid dinul khalis. Ketahuilah bahawasanya bagi Allah Ta'ala juga agama yang khalis. Khalis maknanya agama yang suci murni. Tak ada sifat syirik dan tak boleh disekutukan Allah dengan sesuatu pun. Yang khalis. Khalis maknanya suci bersih daripada segala bentuk syirik. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang musyrik yang mengambil selain daripada Allah untuk mereka jadikan sebagai pelindung, penolong atau sebagai pemberi syafaat. Maksudnya mereka menjadikan berhala itu sebagai awliya. Apa kata mereka? Kata mereka, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ini jawapan dia. Mereka kata kami tak sembah patung tu melainkan supaya mereka dapat mendampingkan kami, mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Maknanya walaupun mereka jadikan patung berhala sebagai perantara, mereka tetap yakin Allah sebagai Tuhan.
Mereka tetap beriman kepada Allah. Mereka yakin Allah Ta'ala yang ciptakan mereka. Allah Ta'ala ciptakan langit bumi. Tapi bila masuk bab ibadat, mereka menggunakan patung berhala sebagai pendamping yang boleh mendekatkan diri kepada Allah. Ini puncanya. Kalau ikut logik akal, kita kata, kenapa pula sembah patung-patung tu bukan boleh bagi rezeki, bukan boleh menolak kemudaratan. Alasan mereka, dia kata, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini alasan yang Allah Ta'ala tidak boleh terima. Allah Ta'ala tak terima. Maka Allah Ta'ala beritahu, innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan memberi hukuman, keputusan antara mereka dalam perkara yang mereka persisihkan. Ini maknanya salah. Jadi itu sebabnya. Dua sebab, kerana ikut datuk nenek moyang yang tak ada ilmu, tak boleh berfikir. Yang kedua, alasannya kerana semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara tu. Mungkin alasan mereka, kami bukan salah pun, kami jadikan patung ni sebagai kaedah untuk tawassul kepada Allah. Tapi tawassul ni tak dibenarkan. Tu kita kena berhati-hati kalau orang sekarang ni buat sesuatu dengan alasan tawassul, kena beringat. Adakah kaedah tawassul tu ada dalil ataupun tidak? Nanti kita bimbang tindakan mereka tu menyamai perbuatan kaum musyrikin zaman jahiliah yang telah menjadikan patung berhala sebagai suatu wasilah, sebagai suatu laluan untuk mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang Allah Ta'ala tak izinkan. Dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut, ma anzalallahu biha min sultan. Allah Ta'ala tidak beri sebarang hujah ataupun bukti dalil untuk mereka berbuat begitu. Walaupun mereka rasa tak salah, di sisi Allah Ta'ala perbuatan itu tetap salah kerana jatuh kepada syirik. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada semua. Dah pukul 8. Saya pun ada kelas lepas ni. InsyaAllah kita sambung esok lah untuk ayat-ayat yang berikutnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.